Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam Zakti Bercerita. Okey, kita akan sambung siri kelima, tengok hantu. Jom. Kami meneruskan kerja lagi. Sedang aku menyapu hadapan pintu dapur yang terbuka, telinga aku dapat menangkap satu bunyi. Bunyi yang aku tidak tahu. Grab, grab. Bunyi yang datang dari luar dapur. Aku berhenti, aku pandang pada kawan-kawan. Mereka sedang bekerja. Pasti mereka tidak mendengar bunyi itu. Aku alihkan pandangan melihat pintu yang terbuka semula. Aku pasti bunyi itu datang dari belukar yang berampiran. Belukar yang dalam jarak 30 kaki dari pintu dapur. Aku kecilkan mata, menajamkan pandangan. Ada pergerakan, goyangan pada daun-daun di belukar itu. Perlahan kaki aku menapak. Menapak rapat ke muka pintu. Pandangan aku kekal. Aku tidak ubah melihat ke arah lain. Sebaik kaki aku memijak ke tanah, dalam berapa langkah, "Patan, kau pergi mana tu?" Tegur botak dari belakang. Langkah aku terhenti. Aku toleh ke arah botak. Aku diam. Aku pandang ke hadapan semula. Tiada lagi goyangan terjadi di belukar itu. Tak ada apa-apa, saja ambil angin. Tipu aku. Aku abaikan lagi. Semua persiapan telah selesai. Di sini ingin aku berikan gambaran mengenai persiapan itu dan kedudukan kami. Dari pintu dapur yang terbuka itu, kami berada di sebelah kanan pintu. Di dinding papan, tempat kami berkumpul melihat dan memerhati. Jarak kami ke pintu dalam 5 kaki. Telur rebus berada di hadapan pintu dapur. Kami letakkan begitu sahaja sebanyak 4 biji. Jarak telur dengan pintu dalam 7 kaki. Jarak kami dengan telur mungkin dalam 6 kaki. Selepas itu kami letakkan colok Cina pula. Colok Cina dengan telur dalam 6 kaki. Jarak colok Cina dengan tungku dalam 20 kaki. Okay. Tentu anda dapat bayangkan telur dan colok yang dipanggil makanan kecil bagaikan jalan menuju ke tungku, iaitu tempat makanan besar. Makanan kecil itu merupakan makanan untuk pengawal atau kadam bagi rajanya. Siapa rajanya? Tuan punya makanan besar, bangkai gagak. Hanya bangkai gagak sahaja yang belum dikeluarkan. Aku berjalan ke beg plastik hitam. Aku buka lipatan di atasnya. Aku lipat plastik hitam itu separuh. Terjulur keluar bulu-bulu warna hitam. Aku pandang wajah kawan-kawan. Mereka hanya perhatikan tanpa berkata apa-apa. Wajah mereka serius. Tangan aku terus menyelup ke dalam plastik hitam, meraba sedikit tangan aku, mencari kaki burung itu. Tersenyum sendiri aku apabila kaki burung gagak berada dalam genggaman tangan. Perlahan aku angkat naik. Jelas, bangkai seekor burung gagak dewasa berwarna hitam legam dan bermata merah. Burung yang telah kaku sejak siang tadi. Aku menjenjeng burung itu hingga ke tungku. Di tungku telah aku buatkan tempat meletak atau para dengan ranting-ranting kayu. Ranting kayu sebesar jari telunjuk orang dewasa. Ranting itu aku susun berselang-seli. Aku dampakkan badan burung itu di atas para. Kelihatan seperti menyalai daging. Di bawah tungku tiada apa-apa. Hanya kayu dan tiada api. Kosong. Siap segalanya. Aku menghampiri botak dan Zam. Sekarang masa kita nantikan. Ini peluang terakhir kita untuk melihat hantu. Jangan kita sia-siakan peluang yang ada. Tegas nada suara aku. Berkerut kening aku serius. Anak mata aku tajam memandang wajah kawan-kawan. Kawan-kawan aku hanya mengangguk kepala faham. Tiada berkata apa-apa. Aku melangkah ke pintu dapur mengambil angin. Merayap mata aku memandang keluar. Malam itu gelap gulita. Daun-daun pokok, hutan dan pokok buah kekal daunnya kerana tiada kedengaran angin yang memukul. Ya, keadaan tenang dan sunyi. Langit gelap tiada berteman dengan sinaran bintang. Aku masuk semula ke dalam. Okey, sekarang kita ambil tempat dan tunggu. Arah aku pada kawan-kawan. Kami duduk bersila dan menyandar diri pada dinding. Tugas kami kini hanya menunggu kedatangan hantu. 2 lampu suluh kami biarkan menyala. Kami baringkan lampu itu ke lantai menghadap ke tempat yang penting agar cahaya membantu pandangan kami. Sebelah malam, kami masih menunggu. Tiada apa-apa yang berlaku. Semuanya dalam keadaan biasa. Cengkrik bersuara riuh rendah di luar.
11.30 malam, kedengaran angin di luar. Angin yang agak kuat muncul dengan tiba-tiba. Aku hanya mendiamkan diri. Mungkin kebetulan kejadian itu berlaku. Botak menggaru-garu kepalanya yang tidak berambut. Mungkin terasa bosan kerana menunggu lama. Zam hanya mendiamkan diri, menundukkan muka. Matanya memandang ke lantai dapur. Sekali-sekali dia alih pandangan melihat ke ruang dapur. 12 malam. Tiupan angin di luar sudah tidak kedengaran. Keadaan tenang semula. 12.15 pagi. Seret, seret, seret. Kedengaran bunyi dari luar. Bunyi yang aku tidak tahu apanya. Bunyi itu menuju ke arah pintu dapur. Aku menjeling pada kawan-kawan. Wajah mereka aku tenung seorang demi seorang. Aku letakkan jari telunjuk di bibir isyarat diam. Botak dan Zam faham maksud aku. Seret, seret, seret. Bunyi itu semakin dekat di pintu dapur. Kami hanya memandang dan menunggu benda yang akan muncul. Tiada perasaan takut di hati kami. Hanya perasaan ingin tahu yang menebal. Tiba-tiba, terjulur tangan sebelah kanan di antara sepadan pintu dapur dan ruang dapur. Kemudian, satu tangan sebelah kiri pula menjelma. Hanya tangan sahaja kelihatan. Anggota badan yang lain masih tidak kelihatan. Tangannya hanya tinggal kulit dan tulang sahaja. Bermaksud terlampau kurus. Kulitnya menggerutu bagaikan plastik yang terbakar. Jarinya panjang dan runcing. Warna hitam kukunya. Kami merenung tajam pada tangan itu. Perasaan takut masih tidak ada. Sememangnya ini yang kami inginkan. Tengok hantu. Kedua-dua tangan itu kemudian menekan dan menapak ke lantai dapur. Perlahan ditolak badannya maju ke depan. Setengah badannya muncul. Ditekan tapak tangan ke lantai lagi. Ditolak tubuhnya lagi. Terzahir seluruh tubuhnya. Rambutnya terlampau panjang hingga menjala ke lantai dapur. Kusut masai rambutnya. Kain tersarung pada tubuhnya berwarna hitam. Mukanya tertutup dek rambut panjangnya yang kusut itu. Tidak berjalan, sebaliknya duduk bersimpuh, mengesok-ngesok jalannya. Tapak tangannya akan bertapak ke lantai, kemudian perlahan ditolak badannya. Ia seorang wanita yang lanjut usia. Seret, seret, seret. Oh, bunyi itu terjadi apabila punggung dan kakinya bergeser di permukaan tanah atau lantai. Kami hanya memandang saja, tidak boleh menegur. Itu syarat yang aku dapat. Perempuan tua itu mengesot hingga ke tempat telur rebus terletak. Berhenti perempuan itu mengesot. Jarinya berkuku panjang itu menolak-nolak telur itu, kemudian digenggam telur itu terus dimakan. Ganas gigitannya, lahap seleranya. 4 biji telur habis dimakannya. Kami terkejut dan tergamam. Selepas itu, perempuan tua itu mengesok-ngesok membawa dirinya keluar ikut pintu dapur juga. Semasa lalu di tepi aku cuba memandang wajahnya tapi tidak berjaya. Wajahnya tertutup dek rambut yang panjang lagi kusut itu. Hanya dagunya aku dapat melihat. Dagunya panjang dan tulang rahangnya terjojol. Sekian, terima kasih. Tunggu tengok hantu siri 6. Assalamualaikum.